saya tak boleh nak alihkan perhatian saya daripada bagaimana senyapnya pemanduan kenderaan ini. Saya tak boleh nak alihkan perhatian saya daripada bagaimana senyapnya pemanduan kenderaan ini. Walaupun saya tengah bawa kereta ni bawa 98 km/h, saya tak terasa langsung nak bawa lebih laju sebab kereta ni sungguh senyap, comfortable, seat dia sungguh perfect, ada aircon untuk seat dia. Dekat butang ni rasa buntut saya ada aircon, terasa shock gila. Steering dia dengan leather dia, pegang pun sedap. Apa yang pelik ialah dalam segmen ini, segmen ni adalah segmen yang melawan X1, melawan XC40 Volvo, melawan Mercedes, maybe GLA. Kereta ini walaupun in the same segment, saya rasa, ini my honest opinion, saya rasa kereta ni jauh lebih luxurious daripada kereta tu. Now, bayangkan kejap kalau you beli BMW X1. BMW X1 adalah kereta agak paling murah dalam siri-siri SUV untuk BMW. Sebab itu, kadar luxury dia tak sebegitu berapa dalam X1 seperti yang dapat dalam X5 mungkin. Tetapi dalam Lexus UX ini, saya tak boleh bayangkan apa lagi yang mereka boleh tambahkan untuk membuat kenderaan ini lebih luxurious, lebih rasa special daripada apa yang mereka buat. Setiap inci kereta ini, daripada kulit dalam dashboard, daripada seat dia, daripada headliner dia yang warna hitam, semuanya nampak premium. Dan bukannya premium, nampak premium dan feel premium. Dan saya pelik sebab saya pakai kereta ni, I pergi slow aja sebab I rasa nak relax and enjoy the drive. So I nak tukar kamera sikit sebab susah I nak cakap apakah feeling bawa kereta ni daripada angle tu. So, jom kita alih daripada angle tu kepada angle ini. Dari sana, sekarang kita ke sini dalam pandangan daripada pemandu kereta ini. Dan anda akan lihat ini tangan I, nampak tak? Tak sampai steering kan? Kenapa? Sebab bila I start kereta ni, kat sini, nampak tak tu? I tekan, seat akan mengalah ke depan. Wow. Again, I off kereta. Okay. Untuk on kereta, tekan brake and tekan butang ni, and dia akan start kereta. So, misalnya kalau anda nak keluar kereta, seat akan pergi ke belakang. So, again, I cuba off kereta. Bila off kereta, seat dia akan ke belakang supaya anda boleh keluar daripada kenderaan ini dengan senang. Ini dipanggil ingress and degress. Untuk memudahkan anda masuk dan keluar kereta. Mungkin orang yang kaya gemuk kot, tak tahu. Tapi itulah ciri dia untuk memudahkan anda untuk masuk dan keluar daripada kenderaan ini. So, sebelum kita start kereta, I nak letak barang-barang dulu supaya tak bergerak, tak bergerak dan terbang ke rata tempat. Okay, camera set. So, jom kita mula start kereta. Start, stop, brake and tekan start. Okay, dah start dah. And lihat itu, lihat that meter. I harap anda boleh lihat meter ni. Sungguh lawa. And mungkin tak begitu jelas dekat Petronas ini. I cuba bawa kereta ni dalam cahaya matahari sikit kat luar. And anda akan lihat. So again, kita start kereta ni. Ini ada dia punya gear knob. Parking, reverse, neutral and drive. Plus and minus for the manual shift mode. So tekan reverse. Dan tekan lock. Dan nampak tak gas tu? Dia akan pusing. So again, kalau I park. Okay. Nak cuba lihat dia punya side mirror. Tekan R. Dia akan menoleh side mirror kepada tu angle untuk memudahkan anda
reverse kenderaan, and obviously automatically dia punya reverse camera akan on lah. So ini adalah ciri-ciri yang hanya ada pada kereta-kereta premium. So let's go, let's reverse and explore the car a bit. So far about kereta ni, I memang terpegun lah. I memang impressed gila sebab ciri-ciri dalam kereta ni nak kata rivaling atau menghampiri kereta luxury macam BMW atau Mercedes tak cukup. Dia actually telah mencapai dan menjangkaui apa yang dibuat dalam BMW dan Mercedes yang pada harga ini. So again, very premium. Kita keluar. As soon as kita keluar, anda akan rasa dia punya gear dia. Gear dia untuk first gear. Tengok sekarang saya stop kereta. I stop. Okay, dia akan pergi, dia akan kata D je. Okay, so bila I start kereta, dia akan rasa a bit of a push sebab first gear dia adalah gear mechanical. Macam gear biasa lah. Kereta-kereta biasa ada gear yang mechanical, dia akan berputar. Tetapi kereta ni ada 10 gear. Bayangkan ada 10 gear. Memang gila 10 gear. Macam bawa lori kot. Ada 10 gear. Kenapa 10 gear? Sebab first gear is mechanical dan gear-gear lain adalah gear daripada CVT dia. Sistem CVT. So dia adalah virtual gear. Dia bukannya ada gigi yang memang permanently ada gear. Dia hanya ada satu band yang berputar yang akan menukarkan ratio dia nisbah dia supaya kita dapat gear-gear yang maya, virtual gears lah. Okay, so again ini kereta Japanese, so signal pada sebelah kanan. Kita pergi ke sini. Okay, now sekarang saya bawa kereta ni dalam mode eco. Mode eco bila tekan minyak rasa yang dia agak tak begitu powerful lah, you know, sebab dia rasa macam more, nak kata apa nak tidur sikit tapi juga lebih selamat sebab saya merasakan bila saya angkat corner pada mode eco, rasa selamat, rasa bahawa kereta ni tidak akan membuat benda-benda yang berbahaya. Saya rasa sure-footed. Main ke sini, nak tekan minyak, dia pergi tapi dia rasa selamat, begitu safe and selamat. Tetapi bila I tukar tombol ni ada S and S Plus, Sport or Sport Plus, bila tekan je, tiba-tiba kita pun tukar warna dan kereta ni bertukar menjadi kereta yang begitu gila. Sorry yeah. I bukan nak lawak-lawak, tapi memang kereta ni sebab dia adalah virtual gears, dia adalah gear maya. Dia berupaya untuk downshift and upshift kepada apa-apa gear yang diperlukan untuk membuat kereta ni pacu ke depan. Sebab anda kena faham apakah tu horsepower. Horsepower ialah RPM didarab dengan torque. So torque kereta ni adalah lebih kurang 200 Nm torque and horsepower dia hanya 170 horsepower. Tetapi bukan semuanya adalah berkenaan peak performance atau peak horsepower. Ini adalah berkenaan bagaimanakah horsepower itu dialihkan kepada pemandu. Dan saya cukup rasa I think I feel safe lah. I think that's the way to say it. Because kalau anda fikirkan Volvo, so Volvo kata Volvo ada lane assist lah, ada pilot assist lah, benda-benda yang boleh membuatkan anda, misalnya katakan butang ni inilah butang lane assist tekan butang ni, apa yang berlaku ialah okay, steering dah lepas okay, kereta ni akan menoleh, okay, dia akan mengikut jalan raya, mengikut garisan yang ada. So agak scary jugalah, tapi dia akan cuba mengikut lah, you know. And ini seolah-olah bawa Volvo lah, tak ada bezanya. Dan juga ada satu benda yang dipanggil radar cruise control, di mana tekan butang atas ni, apa yang berlaku ialah aktif, please pay attention. Okay, and apa yang berlaku ialah sekarang kereta ni dia akan bergerak set cruise control and tekan set. Okay, dah. Okay, now tangan, kaki lepas dah. Dia akan melihat kereta ke depan tu berapa jauh
ada radar, ada kamera, dan dia akan mengesan dan dia akan bawa kita ni pada kadar yang selamat mengikut jarak kenderaan di depan. So ini dipanggil radar cruise control, dan dengan butang ini dan butang ini, kereta ni mampu jalan dengan sendiri. So tekan brake, dia akan cancel lah. Okay, cancel. Oh, yeah. Okay. Apa lagi ya? Sistem dia. Now, ada orang mengatakan bahawa sistem dia agak tidak modern sebab I think Audi dan BM, sistem dia agak canggih. Sistem ni walaupun susah untuk sentuh dan navigate sistem ini sebab dia pakai cursor ni, tapi selepas anda memakai Android Auto, okay, I tak ada complain sebab I think sebagai sistem yang default pada kenderaan ini, dia kurang mantap. Tetapi kalau pakai Android Auto atau Apple CarPlay, ataupun anda set anda punya destinasi sebelum anda bergerak, cukup okey. Sebab bayangkan anda akan pakai ini untuk apa? Navigate, untuk menerima panggilan, untuk membuat panggilan, untuk mungkin dengar radio, tukar stesen channel. So benda-benda tu cukup. Ada butang-butang yang anda boleh pakai, walaupun butang ni agak tidak ergonomik. Sebab bayangkan kat sini, no, I kena pergi ke sini dan putar dia kat sini. So rasa tak berapa elok lah tempat yang letak tu. So again butang radio, butang volume. So tempat yang letak tu rasa kurang elok lah, tapi boleh pakai. And kalau saya pakai kereta ni, saya akan pakai steering control daripada butang-butang di sini. So okay, saya tekan off ni saya off radio. Pedal shifters very nice. Dia plastik tapi nampak ala-ala aluminium. Drop gear. Tapi selain itu, kita ni comfort wise is fantastic. Benda-benda kecil seperti kalau misalnya tu Viva tu, so kalau Viva ada kat sebelah tu, atau mungkin motor ni off kita ni, sekejap nak cari mangsa sekejap katakan abang ni yang bawa motor tu, katakan kita slow kejap, nampak tak kat situ ada indikator yang warna orange tu. So dia akan bagi tahu sama ada kenderaan dari belakang yang akan datang menghala kepada kita sebelah kiri atau sebelah kanan. Very nice. Tengok sekarang, kereta ni dia cuba pandu sendiri untuk mengikut lane. I tak pegang pun, tapi I nak pergi situ. So I kena melawan steering dia. Untuk off, I tekan butang ni and dia akan off. Now, satu benda yang agak menarik dalam kenderaan ni yang I tak pernah nampak dalam any other car. Again, I tak pernah lihat dalam sebarang kereta ialah, nampak tak meter tu? Okay, meter tu yang ada bulat tu. So, tengah tu adalah satu macam benda plastik. Okay, and dalam tu ada digital meter. Tapi bila I tekan menu menu ni lihat nampak tak ada bergerak tu? Okay, anda mungkin tak perasan tapi apa yang berlaku ialah bukan grafik berubah. Meter tu, yang meter ni ialah meter yang fizikal. Dia macam plastik. Meter tu bergerak sekali dengan dia punya display. So, wow. So nampak dia punya option dia. Lane center on, steering assist nak on ke off, alert nak off ke on. Maksudnya kalau kita luar daripada kita nak on tak on. Sensitivity, betapa sensitif dia punya sistem dia untuk alert kita. Okay, PCS ialah pre-collision warning system, and BSM, blind spot. Apa tu PKSA? Tak pula. So and last one is HUD, head up display brightness. Betapa cerahnya display kat depan tu. Itulah siapa yang akan beli kereta ni. So I think siapa yang ada duit yang melebih-lebih dan nak pergi pasar dengan kereta yang cukup kecil, cukup safe,
cukup senang bawa, mungkin dia akan bawa kereta ni. Sebab kereta ni bukan untuk bawa highway. I bawa highway dan fine lah, boleh bawa highway. Tapi saya rasa dia lebih direka untuk mungkin orang yang lebih muda. So end the call. So again, ini adalah benda kita akan pakai biasanya. And nampak tak tu, bila I stop automatic dia akan buka screen ini yang ada kamera 360 dan kamera di depan kenderaan I. So again, nampak tu depan tu ada city, I bawa depan, dia akan menunjuk kat depan. So quite nice lah, you know. Dia akan beri kita information yang relevan masa kita perlukannya. Dan obviously Lexus ada benda ni, seat aircon. Nice, very nice. Dah sehari saya bawa kereta ni, Lexus UX. Dan setiap kali saya bawa kereta ni, saya rasa nak kata apa kita biasa kalau bawa kereta, kita ada satu persepsi, oh kereta ni, macam tu. Tapi Lexus UX ni, tak tahulah, setiap kali saya bawa kereta ni rasa macam lain pula. Dia memecah pandangan saya berkenaan Lexus dan apakah itu SUV. Dan jika anda ingin tahu lebih pasal kereta ni, ada one artikel sini. Ini adalah artikel dekat Evo Malaysia ya. So kalau anda biasa follow us Evo Malaysia, Kadok, Nas Abdullah, anda tahu yang kita adalah Team Horizon. Dan Team Horizon actually adalah part of Evo Malaysia. Dan apa kita buat lah, kita ada satu publikasi di online, boleh baca. And one artikel kat sini quite bagus I akan taruh dekat skrin ni. Dia akan menyeraikan antara feature-feature yang unik untuk kereta ini. Misalnya Bank ada buat artikel ni So dia kata, oh, this is a 6-speed auto, 2 liter, inline 4, transfers, 4-wheel drive. So banyak information kat situ. Jika anda memerlukan lebih banyak informasi, tolong pergi kepada Horizon page Evo Malaysia dan baca artikel itu. Saya pun telah banyak belajar dengan baca artikel ini dan harap anda juga boleh belajar. And sehingga kita berjumpa di lain hari, lain masa. Ini Tanah mengatakan, go out there and have a little more fun.